Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam program forum pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang anggun celita dan yang segak lagikan tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar tentang ajaran-ajaran sesat. Ajaran menurut bahasa bermaksud segala sesuatu yang diajarkan nasihat, petunjuk, teori, mazhab atau hukum. Sesat menurut bahasa bermaksud tidak mengikut jalan yang betul, tersalah atau tersilap jalan, terkeliru atau menyimpang dari jalan yang benar. Kombinasi perkataan ajaran sesat menurut Kamus Dewan Bahasa bermaksud ajaran yang terpesong daripada akidah atau syariat agama Islam. Menurut panel bahagian perancangan dan penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, ajaran sesat bermaksud ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam yang didakwanya berdasarkan kepada ajaran Islam atau didakwa tidak berlawanan dengan dasar-dasar ajaran Islam, tetapi sebenarnya ajaran atau amalan tersebut adalah berlawanan dengan akidah dan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Ungku Ahmad Zaki Engku Alwi, ajaran sesat bermaksud sebarang ajaran atau amalan yang didukung oleh orang-orang Islam dan juga orang-orang bukan Islam yang hakikatnya ajaran dan amalan itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bercanggah dengan akidah Islam dan berlawanan pula dengan mazhab yang muktabar iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Berdasarkan pada beberapa definisi yang dikemukakan dan bersesuaian dengan situasi di Malaysia dengan ketentuan tertentu dari sudut kepercayaan, pengalaman dan pengabdian di negara ini, maka ajaran sesat didefinisikan sebagai sebarang ajaran yang didukung oleh orang Islam atau bukan Islam dengan dakwaan bahawa ajaran tersebut adalah berlandaskan ajaran Islam. Sedangkan pada hakikatnya, ajaran tersebut bertentangan dengan sumber utama Islam iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas serta bercanggah dengan pegangan atau pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari sudut akidah, syariah dan akhlak. Ajaran sesat telah bermula sejak awal Islam, di mana wujud kelompok-kelompok yang dipimpin oleh individu-individu yang mengaku sebagai Nabi. Menurut Abu Al-Saud, terdapat 11 orang individu yang memimpin ajaran sesat sejak zaman Rasulullah SAW dan zaman Khulafa' Ar-Rashidin atau pada zaman awal Islam. Daripada 11 kelompok, 3 daripadanya muncul pada zaman Rasulullah SAW, iaitu kelompok yang dipimpin oleh Al-Aswad Al-Unsi daripada Bani Madlaj, Musailamah Al-Kazab daripada Bani Hanifah dan Tulaiha bin Khawailid daripada Bani Asad. Sebanyak 7 kelompok yang muncul pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Antaranya ialah kelompok yang dipimpin oleh Uyainah bin Hasan daripada kabilah Fazarah, Qurrah bin Salamah Al-Qushairi daripada Bani kabilah Ghatafan, Al-Fuji'ah bin Abdul Yalil daripada kabilah Bani Sulaim, Malik bin Nuairah daripada kabilah Bani Yarbu, Sajah binti Al-Mundir daripada kabilah Bani Tamim, Al-As'ad bin Qais daripada kabilah Kindah, Al-Hattam bin Zaid daripada kabilah Bani Bakar. Kesemua 7 kelompok ini telah dibentras dan diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kelompok yang ke-11 muncul pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Kelompok yang sesat dan menyeleweng daripada Islam ini dipimpin oleh Jabalah bin Al-Aiham daripada kabilah Ghassan. Secara umum, kesemua kelompok yang sesat dan menyeleweng daripada Islam ini telah dibantras dan diperangi oleh para Khulafa' Ar-Rashidin. Inilah antara tanggungjawab para pemimpin umat demi menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya diperhalusi, kebanyakan ajaran sesat dan menyeleweng daripada Islam yang muncul selepas Nabi Muhammad SAW adalah dengan dakwaan sebagai Nabi atau Rasul.
Ini kerana masyarakat Arab melihat dakwaan sebagai Nabi atau Rasul adalah sebagai bentuk baharu dalam mendapatkan pengikut dan kedudukan. Sebagaimana yang dimaklumkan, masyarakat Arab hidup dalam kelompok dan kabilah. Ketua atau pemimpin kelompok atau kabilah biasanya individu yang paling berpengaruh, kedudukannya sama ada dari keluarga terhormat, ternama dan berharta. Justeru, dakwaan sebagai Nabi ketika itu dilihat sebagai bentuk baharu dalam mendapatkan pengikut dan kedudukan. Ajaran sesat telah mula dikesan bergerak di Malaysia sebelum tahun 1950-an lagi. Kebanyakan ajaran sesat bergerak secara senyap-senyap atau tanpa disedari menyebabkan ia sukar dikesan dan dibantras oleh pihak berkuasa agama dengan lebih awal. Ajaran sesat dipercayai dibawa masuk oleh penganut-penganut dari negara-negara asal timbulnya ajaran sesat tersebut atau rakyat tempatan yang kembali semula ke Malaysia setelah belajar atau menetap di luar negara. Munculnya ajaran sesat di negara ini disebabkan beberapa faktor. Antaranya disebabkan wujud golongan musuh-musuh Islam yang ingin meruntuhkan ajaran Islam dengan mengubah, menyeleweng dan merosakkan ajaran Islam. Musuh-musuh Islam tidak akan duduk diam dan mereka akan sentiasa berusaha menghapuskan Islam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjaga agama yang diredainya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah iaitu agama Islam dengan mulut mereka. Sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak suka iaitu akan yang demikian. Surah As-Saff ayat yang ke-8. Selain itu, ajaran sesat wujud disebabkan adanya individu-individu yang mempunyai kepentingan diri seperti untuk mendapatkan kedudukan, pengaruh, pangkat, harta dan sebagainya. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudari Farah yang merupakan ahli panel yang pertama. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Amira. Berada di sebelah ahli panel kedua, tak lain tak bukan tentulah saudara yang ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudara Naki. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang ajaran sesat ini. Sidang hadirin yang dihormati, seperti yang kita tahu, ajaran-ajaran sesat terbahagi kepada beberapa jenis. Antaranya adalah ajaran Syiah dan ajaran Qadiani. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ajaran Syiah? Dan apakah ciri-ciri ajaran Syiah? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudari Farah. Mohon Saudari Farah memberikan penjelasan tentang ajaran Syiah dan ciri-ciri ajaran Syiah. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator di atas pengenalan sebentar tadi. Sekarang izinkan saya menerangkan maksud Syiah. Syiah bererti setia ataupun dimaksudkan kepada para sahabat yang setia kepada Imam Ali pasca pembaiatan beliau di Ghadir Qum. Sesungguhnya telah aku tinggalkan kalian pada dua perkara yang tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitab Allah dan ahli keluargaku. Hadis riwayat Al-Hakim. Secara umumnya, Syiah menolak kepimpinan tiga Khulafa Ar-Rasyidin. Ahli Sunnah wal Jamaah juga menolak kepimpinan Syiah dalam aliran Syiah. Sesetengah penganut konservatif Islam Sunni mendakwa Syiah sebagai bertentangan dengan Islam kerana beberapa amalannya yang berbeza dengan apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Ahlul Bait. Namun begitu, secara keseluruhannya, masyarakat dunia menganggap Syiah sebagai aliran kedua terbesar dalam agama Islam selepas Ahli Sunnah. Terdapat dua pendapat jelas tentang terhasilnya aliran Syiah. Pendapat pertama mengatakan ketika berlakunya perang Siffin di antara Ali radhiyallahu anhum dan Muawiyah radhiyallahu anhum,
Pandangan ini secara tidak langsung mengatakan bahawa pengikut Ali radhiyallahu anhum beraliran Syiah, manakala pengikut Muawiyah pula Sunnah wal Jamaah. Namun begitu, ijtihad yang dinyatakan oleh Muawiyah didapati tidak benar dan pendapat Ahli Sunnah lebih jelas cenderung kepada Ali radhiyallahu anhum. Pendapat kedua pula mengatakan bahawa aliran Syiah muncul selepas kematian Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Penduduk Iraq telah mengkhianati beliau lalu menyebabkan beliau terbunuh di Karbala. Akibat daripada pembunuhan itu, muncul sekelompok Muslim yang menuntut agar pembunuhan tersebut dituntut bela. Dan ada pula yang mengatakan bahawa golongan ini kafir kerana telah terkeluar daripada pemerintahan Bani Umayyah. Lalu berlakulah pergaduhan dan menyebabkan beberapa orang daripada kalangan penyokong Husain terbunuh dan mereka digelar sebagai Syiah. Perkataan Syiah muncul 4 kali di dalam Al-Quran dan ia memberi erti golongan ataupun kumpulan. Contoh yang pertama disebut dalam surah As-Saffat ayat 83 hingga 84. Firman Tuhan yang bermaksud, sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk Syiahnya, yakni golongannya. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhan dengan hati yang suci. Surah kedua pula ialah surah Maryam ayat 69. Firman Tuhan yang bermaksud, kemudian pasti kami tarik dari tiap-tiap golongan syiatihi siapa antara mereka yang sangat derhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Terdapat 5 perkara yang menjadi rukun kepercayaan ataupun usul ad-din bagi mazhab Syiah, iaitu dari segi tauhid adalah qiyamah, nubuah dan imamah. Mengikut pandangan mazhab Sunni, terdapat beberapa perkara yang diamalkan oleh mazhab Syiah yang bertentangan dengan mereka. Yang pertama, khalifah dilantik oleh Allah sebagaimana para nabi dilantik dan bukan dilantik oleh manusia secara mesyuarat. Selain itu, mereka mengatakan bahawa Imam Ali adalah pemimpin umat Islam selepas wafatnya Rasulullah SAW bersandarkan hadisnya di Ghadir Qum. Mazhab Syiah juga menghalalkan nikah mut'ah yang diharamkan oleh Islam Sunni. Mereka juga menolak qiyas. Dan akhir sekali, mereka mengharuskan solat jamak sembahyang dalam semua keadaan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat Muslim. Dan hadirin, demikian tadi penjelasan tentang ajaran Syiah dan ciri-ciri ajaran Syiah yang pada pandangan saya penjelasan yang sangat terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada saudari Farah tentang ajaran Qadiani dan ciri-ciri ajaran Qadiani. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Ajaran Qadiani atau juga dikenali sebagai Ahmadiyah telah dikategorikan sebagai sebuah ajaran yang amat menyesatkan bagi penduduk beragama Islam. Ajaran Qadiani diasaskan pada tahun 1889 di Malaysia dan dipercayai bertapak pada tahun 1930 di Batu 20 Jeram Kuala Selangor, Selangor. Meskipun ajaran Qadiani telah wujud setelah sekian lama dan masih wujud di dunia, bahkan hanya di Malaysia, ajaran Qadiani telah merenggut seramai 1,500 orang pengikut. Ajaran Qadiani atau Ahmadiyah wujud di sebuah negara yang bernama India. Ajaran ini diasaskan oleh seseorang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtada bin Atta Muhammad yang dilahirkan di sebuah daerah dinamakan Qadian berhampiran kota Punjab. Ajarannya telah dilaksanakan pada bulan Disember 1888. Pada Disember 1891, pertemuan di kalangan pengikut Qadiani diadakan buat pertama kalinya di Qadian
dan dihadiri seramai 75 orang. Bermula daripada tarikh ini, gerakan Qadiani berjalan dengan lebih tersusun dan beberapa peraturan mula dilaksanakan. Antaranya adalah soal hubungan antara pengikut Qadiani dan bukan Qadiani. Bahkan, anak-anak perempuan ajaran Qadiani dilarang berkahwin dengan mereka yang bukan Qadiani. Malah, satu tanah perkuburan khas pengikut Qadiani diwujudkan dan dikenali sebagai Bahesti Maqbarah ataupun perkuburan syurgawi. Sehingga kematiannya, pengikut Mirza Ahmad disebutkan berjumlah 200,000 orang. Ini telah menunjukkan bahawa usaha beliau mengembangkan ajaran tersebut telah berjaya. Ajaran Qadiani pada asasnya berpegang dengan kepercayaan bahawa ajaran Mirza adalah ajaran yang benar dan tidak menyeleweng daripada ajaran yang sepatutnya. Menurut Farah Wahidah Muhammad Yusuf dan Siti Ramla Ibrahim, dalam kajian mereka ada memperjelaskan secara panjang lebar dalam bab ketiga buku yang bertajuk Penyelewengan Ajaran Qadiani. Secara ringkasnya, mereka mengatakan bahawa perkara-perkara yang menyebabkan ajaran Qadiani dilihat sebagai ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam berasaskan kepada: yang pertama, pengakuan Mirza yang mengatakan bahawa beliau ialah Nabi dan Rasul. Pengakuan ini dilakukan pada tahun 1901 dan mengatakan bahawa nama Ahmad sebagai yang disebut dalam Al-Quran itu sebenarnya merujuk kepada dirinya dan bukannya Nabi Muhammad SAW. Antara ciri-ciri ajaran Qadiani ialah Mirza Ghulam Ahmad mendakwa dirinya sebagai Nabi yang menerima wahyu. Selain itu, beliau juga mendakwa dirinya sebagai Imam Al-Masih dengan desakan daripada orang kanannya untuk menguatkan lagi ajaran tersebut. Beliau juga mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi selepas mengaku dirinya sebagai Mujaddid. Beliau juga mengatakan bahawa dirinya mempunyai beribu-ribu mukjizat. Di samping itu, beliau mengatakan para nabi menyaksikan dirinya sebagai malaikat, yakni panca indera Allah. Beliau juga mengatakan Nabi Isa alaihissalam mati seperti manusia biasa dan dikebumikan di India. Beliau juga mendakwa ibadah haji dilakukan di India. Tambahan pula, Mirza Ghulam Ahmad menafikan konsep jihad dengan mengatakan bahawa jihad dengan pedang telah dilarang. Akhir sekali, Mirza Ghulam Ahmad telah mengubah-ubah Al-Quran mengikut kehendaknya agar perkara yang di dalam Al-Quran itu bertetapan dengan dakwaan-dakwaannya. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung dengan ajaran Qadiani dan ciri-ciri ajaran Qadiani. Soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel ketiga, iaitu Saudari Amira. Apakah faktor-faktor penyebaran ajaran Syiah dan ajaran Qadiani? Dipersilakan ahli panel ketiga untuk menjawab soalan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada panel pertama yang telah memberikan penjelasan sebentar tadi. Saya selaku panel kedua ingin menjelaskan tentang faktor-faktor penyebaran ajaran Syiah dan Qadiani serta cara penyebaran dakwah Syiah di Malaysia. Faktor penyebaran ajaran Syiah yang pertama ialah cinta dan kasih umat Islam terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Umat Islam terutamanya masyarakat Melayu amat mencintai dan mengasihi keluarga Rasulullah SAW. Di atas rasa sayang dan cinta tersebut, mereka mudah menerima dakwah Syiah yang melampau dalam membesarkan dan mengagungkan keluarga Rasulullah SAW. Disebabkan terdapat perjanggahan pendapat dalam menentukan imam mereka dari keluarga Rasulullah, mereka telah berpecah kepada pelbagai jenis ajaran dan kumpulan. Sebagai contoh,
Syiah-Syiah yang wujud ialah Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah dan Syiah Batiniyah yang merupakan Syiah yang dianggap paling sesat dan radikal. Faktor yang kedua ialah hukum fiqh Syiah yang longgar dan mudah. Setengah orang mudah terpengaruh dengan hukum fiqh Syiah yang lebih mudah mengikut pendapat mereka berbanding hukum fiqh mazhab-mazhab lain. Sebagai contoh, dalam hukum fiqh Syiah, solat 5 waktu boleh dijamakkan dalam 1 waktu. Perkara ini sememangnya mendorong segelintir umat Islam untuk mengikuti ajaran ini kerana mereka menganggap ini merupakan jalan mudah untuk menunaikan ibadat berbanding perlu melakukan solat 5 kali pada 5 waktu yang berbeza. Mereka juga merasa kagum dengan keharusan nikah mut'ah dalam mazhab Syiah. Seterusnya, faktor penyebaran ajaran Qadiani ialah kegairahan mencari kelebihan ilmu-ilmu Islam. Kegairahan yang disediakan yang sedemikian rupa boleh menyebabkan seseorang mudah percaya dan tertipu dengan ajaran-ajaran yang menarik yang dikeluarkan oleh ketua kumpulan mereka. Mereka selalu ditipu dengan alasan bahawa ajaran yang disampaikan adalah ilmu yang dimiliki oleh Rasul dan wali-wali yang dirahsiakan kepada orang ramai. Akhir sekali, persaingan untuk meluaskan pengaruh juga merupakan faktor penyebaran ajaran Qadiani di Malaysia. Persaingan di antara guru-guru agama dalam mencari murid dan meluaskan pengaruh masing-masing semakin hebat. Oleh itu, mereka terpaksa mencipta ajaran-ajaran yang lebih menarik dan lain daripada yang lain. Dalam pada masa yang sama, martabat guru ajaran sesat ini juga dianggap lebih mulia dan lebih tinggi. Kegilaan kuasa inilah yang menyebabkan agama Islam diperalatkan. Seterusnya, dakwah Syiah dapat disebarkan di Malaysia melalui beberapa cara. Antaranya ialah Syiah disebarkan melalui ziarah rasmi dan tidak rasmi rombongan-rombongan dari pemimpin-pemimpin Iran ke Malaysia. Ziarah tersebut diakhiri dengan program ceramah, keterangan berkenaan dengan akidah dan ajaran Syiah. Selain itu, dakwah Syiah dapat tersebar di Malaysia melalui pelajar Malaysia yang belajar di Iran dan mendapat beasiswa khas daripada kerajaan Iran, sebagaimana terdapat juga pelajar dihantar ke Pakistan untuk mempelajari akidah dan ajaran Syiah. Apabila mereka pulang ke Malaysia, mereka akan menjadi pendakwah Syiah dan akan mengembangkan Syiah di Malaysia. Tambahan pula, terdapat bantuan dan sokongan daripada golongan akademik dan politik di Malaysia. Setengah pemimpin pro-Islam menyokong kerajaan Iran dan mereka menganggap bahawa ajaran Syiah tiada beza antara ajaran Syiah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Di samping itu, terdapat golongan akademik yang terpengaruh dengan Syiah yang terdiri daripada pensyarah universiti dan kolej di Malaysia. Ini memudahkan penyebaran ajaran Syiah dalam kalangan pelajar di Malaysia. Akhir sekali, dakwah Syiah dapat disebarkan di Malaysia dengan penyebaran pamflet, buku dan majalah Syiah kepada orang ramai seperti majalah Fatimah dan majalah Al-Quds. Buku-buku tentang Syiah ini juga tidak ketinggalan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang menjadi rujukan utama bagi pengikut Syiah di Malaysia. Terima kasih saudari Amira, ahli panel yang ketiga. Soalan terakhir saya tujukan kepada ahli panel kita yang terakhir iaitu saudara Naki tentang apakah cara-cara untuk mengatasi penyebaran ajaran Syiah dan ajaran Qadiani. Dipersilakan ahli panel kita yang keempat untuk mengemukakan hujah penjelasan tentang persoalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Afika Syahira selaku moderator untuk forum pada kali ini. Seperti yang kita ketahui, ajaran Syiah dan Qadiani ini merupakan ajaran yang sangat jelas bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan ajaran sesat ini dapat mengeluarkan iman dalam diri seseorang Muslim. Sangat penting untuk memelihara iman kerana iman dapat menghalang kita daripada terus kekal berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun manusia itu
memiliki dosa sebesar bumi, tetapi selagi dia tidak mensyirikkan Allah, masih berbaki iman dalam diri dia walaupun sebesar zarrah, maka dia masih ada harapan untuk dikeluarkan oleh Allah daripada neraka. Oleh sebab itu, penyebaran ajaran sesat Syiah dan Qadiani ini perlu dihalang dan disekat sepenuhnya daripada terus menular untuk memelihara akidah dan iman yang berharga dalam diri kita semua. Pertama sekali ialah peranan individu itu sendiri. Setiap individu perlu melengkapkan diri dengan kefahaman ilmu agama yang sebenar dengan cara menuntut ilmu. Hal ini bertujuan supaya individu itu dapat mengenal, mengetahui dan seterusnya dapat membantras semua ajaran-ajaran sesat dan menyeleweng. Apabila individu tersebut memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, dia dapat memberikan kefahaman dan kesedaran kepada ahli keluarga, rakan-rakan dan masyarakat lain berkenaan ajaran-ajaran yang sesat dan menyeleweng daripada akidah yang sebenar. Ilmu sangat penting di zaman hari ini yang penuh dengan fitnah dan pembohongan. Bahkan ilmu sangat diperlukan supaya manusia itu dapat membezakan yang mana benar dan yang mana yang sesat. Oleh sebab itu, Islam menetapkan menuntut ilmu itu merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan oleh kesemua manusia yang bergelar Muslim. Orang yang berilmu tak sama dengan orang yang tidak berilmu, kerana orang yang tidak berilmu dengan mudah dia akan terpedaya dan terikut dengan rujukan dan hasutan daripada kumpulan-kumpulan Syiah dan Qadiani yang sesat ini. Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-39 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Seterusnya, yang kedua ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa ialah orang yang sangat bertanggungjawab dalam menyuburkan benih pemikiran yang berasaskan akidah, syariat dan akhlak Islamiah dalam diri seseorang anak. Hal ini kerana sesungguhnya karakter, perwatakan, peribadi dan pemikiran anak itu terbentuk bermula dari rumah dan keluarga dia. Ibu bapa mesti sering menasihati anak-anak supaya sentiasa mengikuti ajaran yang benar dan menjauhi ajaran-ajaran yang sesat. Bahkan ibu bapa juga harus memastikan anak-anak itu dididik mendapat ilmu daripada ulama yang soleh, yang alim, yang dipercayai dan dihormati tahap keilmuannya. Penyelewengan akidah yang berlaku dalam diri anak itu merupakan suatu kegagalan yang sangat besar dari ibu bapa. Bahkan ibu bapa ketika di mahsyar, mereka akan disoal oleh Allah sekiranya anak-anak mereka terlibat dengan ajaran-ajaran yang sesat dan menyeleweng.
Rasulullah SAW ada bersabda, ada menyebutkan peranan ibu bapa dalam menangani penyebaran ajaran sesat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW ada bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, iaitu suci bersih. Kedua ibu bapanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Kristian dan Majusi. Ulama yang menghuraikan hadis ini menyatakan fitrah yang disebutkan dalam hadis itu tadi bermaksud Islam. Fitrah itu Islam. Sesungguhnya setiap bayi atau anak yang dilahirkan sebagai seorang Muslim, ibu bapa bertanggungjawab agar agama Islam anak itu kekal dengan sempurna. Selain itu, ibu bapa perlu memastikan anak-anak itu tidak dipengaruhi oleh persekitaran yang menyebabkan akidah anak-anak itu rosak. Yang terakhir sekali ialah peranan institusi agama. Sesungguhnya institusi agama berperanan yang sangat besar, sangat berfungsi dalam membasmi ajaran sesat. Alhamdulillah, di Malaysia setiap negeri, seluruh negeri ada jabatan agama negeri. Bahkan institusi agama tersebut dinaungi oleh duli-duli yang maha mulia sultan. Maka kedudukan dan keistimewaan seperti ini perlu dimanfaatkan agar ajaran-ajaran sesat dan menyeleweng seperti Syiah dan Qadiani yang menjadikan Malaysia ini sebagai lokasi penyebaran dan perkembangan dibanteras hingga ke akar umbi. Sebagai contoh, institusi agama di Malaysia, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) yang bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dalam menubuhkan sebuah jawatan kuasa yang dikenali sebagai jawatan kuasa pengurusan aduan dan penguatkuasaan. Jawatan kuasa itu bertujuan untuk menangani isu murtad dan ajaran sesat. Dia akan memantau, jawatan kuasa ini akan memantau dan menangani isu murtad dan ajaran sesat. Justru itu, segala aduan dan persoalan berkaitan ajaran sesat ataupun ajaran yang mengelirukan boleh dirujuk kepada jawatan kuasa itu. Itu sahaja daripada saya tentang cara-cara penyebaran ajaran Syiah dan sesat ini boleh dihalang dan disekat untuk kebaikan bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih saudara Naki atas penjelasan tentang soalan itu tadi. Konklusinya, ajaran sesat bermaksud sebarang ajaran yang didukungi oleh orang Islam atau bukan Islam dengan dakwaan bahawa ajaran tersebut adalah berlandaskan ajaran Islam. Sedangkan pada hakikatnya, ajaran tersebut bertentangan dengan sumber utama Islam iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas serta bercanggah dengan pegangan atau ahli sunnah wal jamaah dari sudut akidah, syariah dan akhlak. Ciri-ciri ajaran sesat dapat dikesan apabila kedudukan Al-Quran dan Al-Hadis dipertikai serta wujudnya perubahan pada kefahaman serta syariat Islam yang diamalkan dan diketahui umum. Selain itu, pemimpin serta guru-guru diberikan kedudukan yang melebihi kedudukan para nabi apatah lagi dipertuhankan. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan petunjuk pada keselamatan dan kesesatan,
Selain itu, para alim ulama, mereka yang berkelayakan dan pihak berkuasa agama seperti Jabatan Mufti mestilah selalu dirujuk agar tidak terjerumus ke dalam ajaran yang menyeleweng lagi sesat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah yang lain daripada Allah. Katakanlah lagi, aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu, kerana kalau aku turut, sesungguhnya sesatlah aku dan tiadalah aku daripada orang-orang yang mendapat hidayah atau petunjuk." Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan tentang ajaran sesat pada hari ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan orang Islam yang cakna terhadap isu ajaran sesat, selanjutnya membantu dalam membantras penyebaran ajaran ini. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.